Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada pensyarah kita, Dr. Zaki. Saya Elizabeth Vincent dan dua lagi rekan yang lain akan membentangkan soalan 3, yaitu bahaskan ide pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal, khususnya yang berkaitan dengan penentangannya terhadap aliran falsafah Mu'tazilah. Dari segi pengenalan, Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Baghdad pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Beliau lahir pada 20 hari bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijrah bersamaan 780 Masehi dengan gelaran Abu Abdullah. Selain itu, beliau telah mulai belajar ilmu mengarang sejak dari usia muda lagi, yaitu pada usia 14 tahun. Beliau juga telah mulai mempelajari ilmu hadits dan berbagai ilmu agama dan alatnya. Antaranya ialah seperti qiraat, ilmu nahu, saraf, mana, dan lain-lain lagi. Beliau juga mahir dalam bahasa Arab dan juga bahasa Farsi. Kecenderungan jiwanya terhadap kehidupan beragama kepada yang diberi oleh Tuhan kepadanya. Hal ini dapat dilihat menerusi usahanya Imam Ahmad yang menyusun kitab Musnad yang telah mengandungi 40.000 hadits di dalamnya. Malah sepanjang pengembarannya, beliau telah banyak mengkritik tentang aliran falsafah Mu'tazilah walaupun tidak secara agresif. Khususnya kita beralih kepada isi pertama tentang ide penentangan Imam Ahmad bin Hanbal tentang kritikannya terhadap aliran falsafah Mu'tazilah. Isi yang pertama ialah beliau telah mengkritik Mu'tazilah yang menggunakan akal berbanding Al-Quran. Mu'tazilah merupakan golongan yang terperangkap dengan pemikiran logik dan falsafah Yunani, falsafah India, dan falsafah Parsi. Imam Ahmad lebih mementingkan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, manakala Mu'tazilah pula memiliki dasar pemikiran keparsian sehingga mereka mengadaptasikan Al-Quran dengan ajaran-ajaran falsafah tersebut. Mereka juga tidak mempercayai hadis-hadis yang didakwa bertentangan dengan fahaman Yunani. Imam Ahmad amat memusuhi perkara atau amalan yang bercanggah dengan hadis Nabi yang dinamakan amalan bid'ah dan menggunakan akal dalam memutuskan hukuman. Beliau juga beranggapan bahwa orang-orang yang terlalu memakai akal dalam memutuskan hukum syarak tidak boleh dan salah besar dalam perilmuan Islam. Bagi Mu'tazilah pula, dengan menggunakan akal mereka dapat membukukan lagi hujah-hujah mereka. Beliau juga berpandangan bahwa hadits yang dhaif lebih baik berbanding pendapat atau buah fikiran manusia. Ulama yang mengamalkan sikap ini dinamakan sebagai ulama ahli akal atau ahli rai, yaitu seperti ulama Irak. Contoh yang dapat dilihat adalah kitab karangan Imam Abu Thawr yang dikatakan mempunyai banyak perkara berkaitan bid'ah dan telah menggunakan akal dalam melakukan penulisannya. Penentangan Imam Ahmad tentang aliran Mu'tazilah tidak dilakukan secara agresif, namun kritikan yang dilakukan oleh beliau juga menunjukkan bahwa aliran Mu'tazilah ini berbeda dengan ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu sentiasa merujuk kepada Al-Quran dalam apa-apa masalah. Isi yang kedua pula adalah kritikan Imam Hanbal, itu berkaitan dengan sandaran sifat Al-Quran sebagai makhluk. Idea pemikiran tajdid Imam Hanbal berkaitan dengan mempertahankan kekadiman Al-Quran adalah munculnya satu pegangan yang mendakwa Al-Quran itu bukanlah sifat kadim ataupun kalam, tetapi ianya adalah makhluk. Peristiwa ini digelarkan sebagai peristiwa fitnah kaldul Al-Quran. Salah seorang daripada tokoh aliran Mu'tazilah yang terkenal iaitu Abu Musa Al-Muda, iaitu salah seorang tokoh Mu'tazilah aliran Baghdad. Beliau teguh mempertahankan pendapatnya iaitu bahawa Al-Quran adalah makhluk dan tidak bersifat kadim. Ini bercanggah dengan idea pemikiran Imam Ahmad Hanbal. Beberapa dakwaan telah dikeluarkan oleh aliran Mu'tazilah berkenaan dengan sifat Al-Quran yang tidak boleh dijadikan sebagai kalam yang kadim, sebaliknya adalah makhluk. Antaranya adalah pertama, iaitu Al-Quran terdiri daripada huruf-huruf dan juga suara sekiranya kita membacanya. Yang kedua pula, Al-Quran telah menepati kesemua ciri-ciri sifat ciptaan, iaitu terdiri daripada suara makhluk dan juga ditulis dengan dakwat di atas kertas. Yang ketiga pula adalah aliran Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran di tangan kita, dibaca dengan lidah kita, dipegang dengan tangan kita dan juga dilihat dengan mata kita, juga kita mendengar semuanya.
itu adalah mustahil adalah sifat-sifat daripada Allah itu sendiri kerana ianya adalah terpisah daripada zat Allah itu sendiri. Dakwaan yang keempat pula adalah apabila aliran Mu'tazilah mendakwa soal ini adalah berkaitan dengan soal dahlil dan juga nakli. Setiap apa yang baharu adalah bersifat makhluk dan juga Al-Quran itu sendiri adalah sifat memang baharu. Dan juga Al-Quran telah didahului oleh kitab yang lain seperti kitab Taurat dan juga kitab suci. Setiap apa yang didahului oleh kitab suci yang lain seharusnya ianya adalah sifat pembaharuan, iaitu sifat hududnya. Itu adalah dakwaan aliran Mu'tazilah berkenaan dengan kekadiman Al-Quran. Keempat-empat sifat ataupun dakwaan yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah bukanlah kalam ataupun yang begitu kadim oleh aliran Mu'tazilah, dan ianya langsung tidak mampu mengangkat bahawa kekadiman Al-Quran itu sendiri. Mana-mana kalam yang disandarkan kepada Allah, ia hakikatnya tetap adalah makhluk kepada Allah sendiri. Hujah-hujah aliran Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran bukanlah kalam Allah yang azali kerana sifatnya adalah sesuatu yang terpisah daripada zat Allah itu sendiri, dan sesuatu yang kadim ataupun zat Allah itu adalah tidak boleh bercerai daripada sifat Allah. Berkenaan dengan kekadiman Al-Quran juga, bagi aliran Mu'tazilah, mereka mendakwa bahawa manusia biasa juga mampu mencipta Al-Quran dan bahkan boleh mencipta lebih daripada Al-Quran itu sendiri. Seterusnya ialah konsep ilahiyat atau ketuhanan. Pada zaman Rasulullah SAW, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibincangkan secara mendalam dan terperinci. Oleh hal yang demikian, umat Islam menerima terus apa sahaja sifat-sifat Allah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyifatkan dirinya di dalam Al-Quran. Konsep ketuhanan adalah berkaitan dengan pembelajaran sifat-sifat bagi Allah, iaitu sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat harus baginya. Sifat wajib bagi Allah itu terkandung dalam kaedah sifat 20 seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis dan lain-lain. Konsep ini dalam masalah zat dan sifat adalah suatu masalah yang sering menimbulkan kontroversi oleh kebanyakan para ilmuwan kerana ia mempunyai hubung kait di antara satu sama lain. Masalah ini ianya menjadi perdebatan pemikiran di antara golongan Mu'tazilah. Terdapat banyak ayat-ayat Quran yang menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat. Sifat-sifat tersebut adalah sifat amat mengetahui, alim, berkuasa, qadir, mendengar, sami', melihat, basir dan sebagainya. Dapat dilihat dengan jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 106 yang bermaksud sesungguhnya Allah amat berkuasa terhadap segala sesuatu. Dan dalam surah Al-Baqarah juga dalam ayat 181 yang bermaksud sesungguhnya Allah amat mendengar dan amat mengetahui. Menurut golongan Mu'tazilah, di dalam persoalan ketuhanan ini, mereka menafikan adanya sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata lain, golongan ini berpandangan bahawa Allah hanyalah zat dan tidak mempunyai sifat. Golongan ini beranggapan Allah mendengar, melihat dan berkata dengan zatnya. Malah, golongan Mu'tazilah ini tidak mengimani atau mempercayai kewujudan sifat-sifat Allah sebagai satu tambahan terhadap zat Allah atau berada di luar zat Allah. Dan ini sifat-sifat itu adalah zat itu sendiri. Pada pandangan mereka, jika Allah mempunyai sifat-sifat ini berarti satu kesyirikan terhadap Allah. Hal ini demikian kerana golongan ini merupakan golongan yang berpegang kuat dengan teori akal. Mereka percaya setiap perkara yang diwahyukan hendaklah dipertimbangkan menurut akal, fikiran dan teori. Manakala menurut Imam Ahmad bin Hanbal, zat serta sifat-sifat Allah ni sudah ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan salah seorang ulama yang menetapkan kebenaran seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam Al-Quran dan sifat-sifatnya yang terdapat di dalam hadis. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal juga, Allah mengetahui dengan pengetahuannya, hidup dengan kehidupannya, berkuasa dengan kekuasaannya, mendengar dengan pendengarannya dan melihat dengan penglihatannya. Jika Allah itu cuma ada zat tanpa ada sifat, sama seperti orang kaya tetapi tidak ada harta. Bagi ulasan artikel, kami telah memilih artikel hasil daripada penulisan Marwadi Hatta, iaitu aliran Mu'tazilah dalam lintasan sejarah pemikiran Islam.
Untuk analisis artikel ini, kami telah bahagikan kepada 3 isi utama ataupun 3 bahagian utama, iaitu yang pertama, kelahiran, penamaan dan juga tokoh utama Mu'tazilah serta metod pemikirannya. Yang kedua pula adalah perkembangan dan juga kemunduran aliran Mu'tazilah. Dan yang ketiga iaitu 5 prinsip utama dan juga pandangan sarjana mengenai aliran Mu'tazilah. Untuk bahagian pertama iaitu kelahiran, penamaan dan tokoh utama Mu'tazilah serta metod pemikirannya. Pertama, kita akan melihat dari segi kelahiran aliran Mu'tazilah. Untuk kelahiran aliran Mu'tazilah mempunyai 2 versi yang berbeza, iaitu yang pertamanya adalah dikatakan semasa forum Hasan Al-Basri di Masjid Basrah, seorang peserta forum telah bertanya mengenai masalah status mukmin yang melakukan dosa besar. Jawapan daripada Wasil Ibnu Atta, beliau menjawab bahawa seorang mukmin yang melakukan dosa besar maka statusnya tidak lagi mukmin yang sempurna, namun niatnya juga tidak kafir sepenuhnya. Sebaliknya, dia berada di antara 2 posisi yang disebut sebagai al-manzilah bain al-manzilatin. Sesudah Wasil memberikan pandangan tersebut, beliau dan juga sahabatnya telah meninggalkan forum berkenaan. Hasan Al-Basri pun berhujah mengatakan I'tazila ana Wasil, itu bermakna Wasil telah memisahkan dirinya dengan mereka, kemudian mereka menamakan kumpulan Wasil ini sebagai Mu'tazilah. Versi yang kedua pula, Wasil dan sahabatnya iaitu Amr ibnu Ubaid telah diusir oleh Hasan Al-Basri di majlisnya kerana berbeza pandangan terhadap masalah qadar dan juga orang mukmin yang melakukan dosa besar. Mereka telah memisahkan diri daripada pandangan umat Islam ketika itu. Maka disebutlah mereka sebagai golongan Mu'tazilah. Seterusnya berkenaan dengan penamaan Mu'tazilah. Terdapat 2 pandangan berbeza, iaitu ada sarjana sejarah mengatakan bahawa penamaan Mu'tazilah adalah diberi oleh pihak luar, dan ada juga yang mengatakan bahawa penamaan Mu'tazilah adalah dinamakan sendiri oleh kaum Mu'tazilah itu sendiri. Penamaan Mu'tazilah daripada pihak luar yang pertama iaitu Hasan Al-Basri, iaitu daripada peristiwa keluarnya Wasil dan sahabatnya daripada majlis Hasan itu sendiri, iaitu Hasan Al-Basri mengatakan bahawa I'tazila anna. Maka disitulah mereka diberi gelaran sebagai Mu'tazilah. Yang kedua pula adalah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah telah menamakan kaum Mu'tazilah kepada beberapa gelaran, antaranya adalah kaum Mu'attilah, iaitu kaum yang menafikan sifat Tuhan. Yang kedua pula adalah kaum Al-Qadariyah, iaitu mereka yang menganut fahaman bahawa manusia memiliki kebebasan dan juga kehendak dan juga kemampuannya sendiri. Dan juga yang terakhir adalah gelaran Al-Wa'idayah, iaitu mengejarkan fahaman bahawa ancaman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Penamaan nama Mu'tazilah juga diberi oleh kaum mereka sendiri, iaitu mereka menamakan golongan mereka sendiri disebut sebagai Ahlu Al-Adli wa Al-Tauhid, iaitu golongan yang mempertahankan keadilan dan juga keesahan Tuhan. Sebutan ini adalah bersumber daripada ajaran utama Mu'tazilah itu sendiri, iaitu Al-Adlu dan juga Al-Tauhid. Seterusnya adalah berkenaan dengan tokoh-tokoh utama Mu'tazilah. Tokoh utama Mu'tazilah terbahagi kepada 2 pusat utama, iaitu di kota Basrah dan juga kota Baghdad. Kedua-dua daerah ini juga membawa kepada pegangan ataupun aliran fahaman Mu'tazilah yang berbeza. Apabila aliran Mu'tazilah terbagi kepada 2 daerah pusat yang berbeza, iaitu di kota Basrah dan juga kota Baghdad, maka sudah tentu pembawaan dan juga ciri-ciri aliran Mu'tazilah akan sedikit banyak perbezaannya. Perbezaan pembawaan yang pertama adalah di kota Basrah. Aliran Mu'tazilah mereka cenderung untuk tidak masuk campur dalam soal politik, iaitu pemerintahan dan juga kehakiman. Sebaliknya, mereka lebih fokus kepada soal agama dan juga keilmuan tanpa mengikatkan diri terhadap kuasa pemerintah. Tetapi apabila di kota Baghdad, aliran Mu'tazilah mereka cenderung menggunakan kesempatan memasuki jawatan-jawatan kerajaan dalam pemerintahan. Ini telah memberikan mereka sebagai satu sokongan dan juga perlindungan dari segi keselamatan dan juga bagaimana mereka mendakwah secara dalaman. Yang kedua pula adalah dari segi penyebaran
aliran Mu'tazilah. Di kota Basrah, penyebaran agama ataupun aliran Mu'tazilah adalah secara sukarela. Sesiapa yang ingin memasuki aliran Mu'tazilah adalah diterima secara terbuka dan bukannya dipaksa dan juga diterima secara kekerasan. Apa yang berlaku di kota Baghdad pula, mereka menggunakan kekerasan dan juga secara berpaksa memaksa umat Islam untuk menerima mereka dan juga memasukkan umat Islam dalam aliran Mu'tazilah. Yang ketiga pula adalah dari segi pemikiran falsafah. Bagi aliran Mu'tazilah di kota Basrah, mereka tidak begitu kuat berkenaan dengan aliran falsafah Yunani. Sebaliknya bagi yang berada di kota Baghdad pula, mereka lebih cenderung mempengaruhi bidang disiplin falsafah dan juga disiplin ilmu teologi itu sendiri, seolah mencampur adukkan dua disiplin ini menjadikan satu, iaitu aliran Mu'tazilah. Dalam artikel ini juga terdapat 5 prinsip Mu'tazilah. Prinsip yang pertama yaitu Al-Tauhid, mengesahkan Tuhan. Mu'tazilah percaya bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyaknya yang kadib, dan juga menolak sifat-sifat jasmania bagi Tuhan karena akan membawa tafsim dan tasbih. Bagi prinsip yang kedua pula keadilan Tuhan. Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya, wajib menepati janji Tuhan karena berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya, tidak akan memberi beban, Tuhan tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hamba. Khususnya prinsip yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hamba-hambanya pasti akan terlaksana, sama dari jayat atau baik. Khususnya yaitu prinsip keempat yang dikatakan telah melahirkan aliran Mu'tazilah, yaitu keadaan pertengahan, di mana mukmin yang berdosa besar dia bertaubat, statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak lagi kafir, tapi sebaliknya berada di antara kedua-duanya. Khususnya kita beralih kepada prinsip yang terakhir, yaitu al-amar al-ma'ruf al-nahi al-munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Dalam artikel ini ia yang menyatakan tentang perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan melakukan perbuatan munkar. Kewajiban dakwah adalah wajib bagi setiap pengikut Mu'tazilah. Khususnya kita akan pergi kepada pendapat para sarjana Islam tentang aliran Mu'tazilah. Para pendapat tersebut ada yang lebih kepada mengkritik, ada juga ada yang kepada menyokong aliran Mu'tazilah itu sendiri. Antara para sarjana Islam tersebut adalah Ahmad Hanafi, Al-Ghurabi, Abu Zarah, Ahmad Amin, dan juga Harun Nasution. Bagi Ahmad Hanafi, beliau menganggap bahwa kelenyapan aliran Mu'tazilah dirasakan sebagai satu kerugian bagi dunia Islam. Beliau berpendapat bahwa dengan kederaan aliran Mu'tazilah ini telah menyebabkan terjadinya kejumudan dan kemunduran. Hal ini karena agama Islam kini dipimpin oleh golongan konservatif lebih kurang 1000 tahun lamanya. Berikut merupakan pendapat Ahmad Hanafi. Manakala pula pendapat Al-Ghurabi, beliau juga turut menyokong kepada pendapat Ahmad Hanafi melalui perspektif yang lain. Al-Ghurabi mengatakan bahwa seandainya Mu'tazilah itu tidak dibangkitkan Tuhan, nescaya ilmu kalam dengan kekayaannya yang besar dan tidak akan muncul dan tidak mampu membela Islam dari serangan-serangan luar. Menurut Al-Ghurabi, jika aliran yang mengikuti ajaran Islam seperti ajaran Islam yang sebenarnya, aliran Mu'tazilah ini semestinya akan bertahan sehingga masa kini. Beliau juga mengatakan bahwa perlu bersyukur atas usaha kaum Mu'tazilah dan mendoakan semoga kesalahan mereka diampuni Tuhan. Abu Zarah pula telah melakukan penilaian terhadap aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah mempunyai pendirian tentang Al-Quran sebagai makhluk. Mereka melakukan tindakan kekerasan. Mereka berada dalam posisi kira keislaman dan juga mempunyai motivasi untuk mendapatkan keimanan yang benar. Sebaiknya masalah Al-Mina yang diperlakukan oleh Mu'tazilah semasa Bani Abbasiyah tidak diperdapatkan seperti yang dikehendaki oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga kawan-kawannya. Masalah Al-Mina ini adalah apabila pengikut aliran Mu'tazilah telah melakukan kekerasan kepada para ulama yang mempunyai pendapat yang berlainan dengan pendapat mereka. Khususnya Ahmad Amin pula mengatakan bahwa sebelum terjadinya Al-Mina, Mu'tazilah banyak berjasa dalam membebaskan
masalah Yunani dan ajaran Islam telah mengukuhkan hujah-hujah teori mereka. Mereka menciptakan ilmu kalam sebagai upaya membela ajaran Islam. Mu'tazilah juga dapat membela umat Islam dari serangan-serangan musuh Islam. Golongan Islam Mu'tazilah ini juga merupakan golongan Islam yang pertama yang telah membela Islam dengan menggunakan senjata lawan dari serangan pihak luar, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan materialistik. Harun Nasution telah mengatakan bahwa Mu'tazilah masih dipandang sesat oleh sebahagian umat Islam di Indonesia. Hal itu karena kaum Mu'tazilah dianggap tidak percaya kepada wahyu dan hanya mengakui kebenaran yang diperoleh melalui rasional. Mereka juga memberi hujah sebaliknya. Harun Nasution mengatakan bahwa pemikiran Mu'tazilah ini memberikan hujah dan memakai ayat-ayat Al-Quran untuk mempertahankan pendirian mereka. Pemikiran Mu'tazilah ini, Harun Nasution melihat pada zaman modern sekarang, terdapat pemikiran Mu'tazilah yang bercorak rasional mulai timbul dalam kalangan masyarakat Islam, terutamanya golongan intelektual Muslim yang berpendidikan Barat. Pemikiran tersebut tidaklah menyebabkan mereka keluar dari Islam karena masih berada dalam Islam. Malah terdapat juga muncul penggunaan istilah Neo-Mu'tazilah dalam tulisan-tulisan mengenai Islam. Mu'tazilah ini juga memberi kebebasan bagi setiap individu untuk memberi kefahaman dan juga aliran teologi yang sesuai dengan pemikiran dan pembawaannya. Awalnya, Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang hanya dianut oleh masyarakat biasa, tapi kemudian teologi yang bercorak rasional ini menarik perhatian kalangan intelektual dan juga lingkungan pemerintah kerajaan Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun iaitu putera Harun Ar-Rasyid pada tahun 827 Masihi menjadikan teologi Mu'tazilah ini sebagai mazhab rasmi negara. Penyebaran tersebut dilakukan secara lemah lembut pada awalnya dan akhirnya dilakukan secara pemaksaan dan kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada puncak kekerasan dan pemaksaan iaitu berkenaan dengan fahaman Al-Quran sebagai makhluk. Masalah ini sehingga menimbulkan peristiwa Al-Mihnah iaitu pemeriksaan terhadap para ulama, ahli hadis dan ahli fiqh oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun telah mengirimkan surat kepada Ishaq bin Ibrahim iaitu Gubernur Baghdad pada masa itu agar memerintahkan kepada para ahli dalam pejabat untuk mengakui bahawa Al-Quran adalah makhluk. Terdapat 3 langkah yang diambil. Yang pertama, memberhentikan pejabat-pejabat yang tidak mengakui Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para ulama, ahli fiqh dan ahli hadis serta yang berkait dengan urusan fatwa tentang makhluk yang tidak mengakui Al-Quran. Yang ketiga, mereka yang tidak mengakuinya akan diseksa bahkan diancam hukuman mati. Aliran ini perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran, lebih-lebih lagi setelah Muhammad Al-Ghazwani iaitu seorang pengikut mazhab Sunni yang berkuasa sampai ke wilayah Iraq pada tahun 395 Hijrah mengeluarkan pengumuman larangan terhadap aliran Mu'tazilah di wilayahnya. Buku-buku yang beraliran Mu'tazilah ni banyak dibakar dan ajaran-ajarannya dilarang untuk dianuti. Akhirnya, Al-Mutawakkil pun membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab rasmi negara pada tahun 848 Masihi. Situasi ini didukung oleh berkembangnya aliran Asy'ariyah yang telah diketuai oleh seorang ulama iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran nasional ini akhirnya lenyap sama sekali seiring dengan hancurnya kota Baghdad dan kota lainnya akibat serangan tentera Mongolia pada abad ke-7 Hijrah atau 13 Masihi.